Permulaan dalam jahitan adalah mengenali peralatan jahitan dan cara menggunakannya. Jom kita kenali peralatan-peralatan jahitan. Antaranya ini adalah pembaris. Yang pertama, pembaris L. Yang kedua, pembaris bodi. Yang ketiga, pembaris lurus. Yang keempat, pembaris meter. Kegunaan pembaris L ialah memudahkan garis sudut tepat, sangat memudahkan mendapat garisan tepat supaya garisan tidak lari. Juga boleh digunakan membentuk leher baju, sama ada baju kurung moden, baju Melayu dan sebagainya. Juga boleh digunakan untuk membentuk bahagian lubang lengan. Okey, seterusnya ialah pembaris bodi. Pembaris bodi digunakan untuk membentuk garisan bentuk bodi. Biasa digunakan bahagian dada ke pinggang, pinggang ke punggung. Juga membentuk di bahagian bawah baju. Ianya sangat mudah digunakan. Pembaris lurus digunakan untuk garis lurus part-part yang ditanda. Seterusnya, pembaris meter digunakan untuk mengukur kain, iaitu 1 meter. Juga digunakan untuk garis lurus bahagian panjang seperti bahagian belakang baju, jubah dan sebagainya. Seterusnya, ini adalah getah. Pertama, getah setengah inci, 3/4, 1 inci dan 1/1/4. Dan getah kecil 3/8. Getah setengah inci digunakan pada pakaian kanak-kanak. Getah 3/4 untuk kanak-kanak yang meningkat remaja. Getah 1 inci sesuai untuk orang dewasa. Ini antara contoh getah yang dijahit pada kain, seluar dan sebagainya. Getah 1/1/4 pula sesuai dijahit pada seluar pakaian lelaki. Ini adalah contoh getah yang dijahit pada seluar lelaki, iaitu seluar Melayu. Getah kecil iaitu getah 3/8 dijahit pada hujung lengan baju. Okey, yang seterusnya ini adalah gunting. Gunting yang digunakan untuk memotong kertas, memotong kain dan sebagainya. Gunting tidak boleh digunakan sebarangan. Setiap gunting ada kegunaan-kegunaannya. Yang pertama ialah sniper untuk menggunting benang. Kedua adalah gunting kertas sesuai untuk menggunting kertas sahaja. Yang ketiga, gunting kain sesuai untuk menggunting kain. Tidak boleh gunting kertas, nanti dia akan tumpul. Hanya menggunting kain sahaja. Gunting yang warna pink pun sama, adalah gunting kain. Seterusnya, ini adalah benang. Benang yang pelbagai saiz dan pelbagai kegunaan. Okey, yang pertama, getah benang sesuai dijahit pada hujung lengan dan sesuai dijadikan fashion. Seterusnya, yang ni benang kecil iaitu 250 meter, yang ni benang besar 1000 meter dan yang ni benang besar 4000 meter. Semua benang ini adalah benang jahit biasa sesuai untuk kain biasa yang tidak tebal. Seterusnya, yang ni benang tebal sesuai untuk kain yang tebal seperti kain seluar jeans. Okey, yang seterusnya ini benang jahit tepi sesuai untuk mesin kelem ataupun mesin jahit tepi. Okey, yang seterusnya ialah span. Span saiz span 1/4, 1/2, 3/4 dan 1 inci. Span 1/4 span nipis sesuai untuk yang bahu tinggi. Span 1/2 span sederhana sesuai untuk yang bahu sederhana. Sederhana maksudnya yang bahu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Span 3/4 pula sesuai untuk yang bahu rendah. Dan span 1 inci sangat sesuai untuk yang bahu jatuh. Ini adalah contoh bahu manusia yang dilukis dalam bentuk kartun. Nombor 1, bahu sederhana sesuai untuk span 1/2 inci ataupun 1/4. Bahu jatuh sesuai untuk span 3/4 ataupun 1 inci. Nombor 3, 4 dan 5 bahu tegak sesuai jahit span 1/4. Ini adalah contoh baju yang dijahit span. Seterusnya adalah lace cotton dan lace satin. Dua-dua lace ini sesuai dijahit pada leher baju. Ada baju kurung ataupun baju kurung moden, juga dijahit pada sisi baju kurung dan sebagainya. Seterusnya, zip sorok ada banyak saiz, antaranya zip 16 inci, 10 inci, 18 inci, 20 inci, 21 inci dan banyak lagi.
pendek 8 inci 10 inci sesuai dijahit pada tangan, pada bahagian belah hadapan dan banyak lagi. Untuk zip belakang, sesuai menggunakan saiz 18 ke atas. Contohnya 18, 20, 22 kerana jika pendek nanti susah nak masuk. Antara contoh zip panjang dijahit pada baju bahagian hadapan. Seterusnya zip kain, iaitu zip kain biasa dan juga zip kain YKK. Zip kain dijahit pada sisi kain. Seterusnya zip meter. Zip meter ni dijual secara meter dan kepala asing. Bila nak jahit baru masukkan kepala zip. Zip meter sesuai dijahit pada beg sekolah, beg sejadah, handbag dan pelbagai jenis beg. Jahit pada sarung bantal, sarung cushion, pelbagai lagi. Boleh digunakan zip meter, terutama jika perlu menggunakan zip yang panjang. Maksudnya zip seluar ataupun zip kain yang kepala besi. Ini adalah contoh seluar Melayu yang dijahit zip yang berkepala besi. Terusnya zip jeans sesuai dijahit pada beg, pada seluar jeans dan lain-lain lagi. Ini pun sama, zip besi, kepala kristal dan macam-macam jenis desain sesuai dijahit pada bahagian hadapan baju dan lain-lain lagi. Seterusnya hood kain sesuai dijahit pada kain. Tujuannya untuk sangkut getah di bahagian pinggang supaya tidak terbuka. Terusnya yang ini hood seluar sesuai dipasang pada seluar, terutamanya seluar lelaki. Yang ini contoh hood yang dipasang pada seluar Melayu. Dipasang kiri dan kanan seluar. Tujuannya untuk sangkut getah di bahagian pinggang supaya tidak terbuka semasa memakai seluar. Jahit seterusnya adalah jarum. Ini jarum jahit tangan dalam bentuk paket dan bekas. Jarum jahit tangan digunakan menjahit butang, jahit sembat, jahit baju yang terkoyak dan banyak lagi. Ini adalah contoh menjahit butang baju kemeja. Saya tunjukkan contoh macam mana jahit butang baju kemeja dengan menggunakan jarum jahit tangan. Saya menjahit butang dengan menggunakan 4 lebar benang sama jarum jahit tangan dan butang kemeja. Ini juga saya tunjukkan contoh macam mana nak matikan jahitan las. Sebarang pertanyaan boleh komen, nak belajar lagi boleh follow dan jangan lupa like, subscribe and share.